Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua followers kita di Facebook page Klinik Pergigian Happy. Okay, so macam mana hari ini? Macam biasalah, anda masih bersama dengan saya Izlin dan hari ini kita bersama dengan Dr. Irfan dalam segmen Talk to Happy Dentist. Okay, so mungkin ada yang baru lagi. Okay, Talk to Happy Dentist kita ni ada setiap hari lah kecuali hari Ahad, Isnin hingga Sabtu 12.30 tengah hari. Okay, so korang kena sentiasa tonton lah setiap hari sebab setiap hari kita ada berlainan topik yang akan kita bincangkan. Okay, so sebelum tu saya nak minta anda untuk like, komen dan juga share kita punya live ni. Okay, korang boleh share banyak-banyak, share lah dekat kawan-kawan atau saudara mara anda dan juga anda boleh tag rakan-rakan anda di ruangan komen. Okay, dan kalau dah share pun korang boleh juga komen dan share. Alright, so terima kasih pada yang tonton. So korang boleh ajak lagi ramai orang untuk join kita punya live ni sebab hari ni punya topik sangatlah best. Saya rasa hari-hari pun topik kita topik yang best. Okay, so dan juga anda boleh follow kita punya Facebook page kita Klinik Pergigian Happy. Mungkin ada yang baru yang baru nampak kita punya page ni tapi belum follow dan juga like. Okay, lepas habis live ni anda boleh follow dan juga like kita punya Facebook page. Okay, yang paling penting anda kena stay sampai habis live sebab anda kena tahulah apa benda yang akan kita bincangkan nanti. Okay, so selain daripada tu, bagi sesiapa yang terlepas kita punya live Talk to Happy Dentist dan Love Your Dentist, jangan risau, anda boleh check out dekat kita punya YouTube channel. Okay, jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel kita Klinik Pergigian Happy dan anda boleh tekan bell notification supaya anda akan dapat notification bila kita ada post video yang baru. Alright, boleh follow juga kita punya TikTok Klinik Pergigian Happy. Dekat TikTok juga kita ada live. Selain daripada kita ada sharing tips dan juga kita ada upload video treatment, kita ada live juga. Dan yang terakhir sekali, anda boleh join kita punya Telegram channel kita Klinik Pergigian Happy. Dekat Telegram channel kita ada share banyak info tentang gigi, ada tips. Selain daripada tu banyak juga testimoni yang akan kita kongsikan di situ. Okay, so sebelum kita pergi dengar lebih lanjut tentang perbincangan kita untuk hari ni, so anda boleh tonton video. Jangan ke mana-mana, tonton video ni. Assalamualaikum semua. Nama saya Dr. Muhammad Irfan bin Muhyiddin. Saya berusia 30 tahun dan saya merupakan anak jati orang Johor. Okay, saya berlulusan daripada Masa Universiti dan kini saya telah berpengalaman selama 4 tahun sebagai doktor gigi. So, kenapa saya memilih Klinik Pergigian Happy? Pertama, Klinik Pergigian Happy merupakan sebuah klinik yang lengkap. Kami mempunyai semua jenis X-ray, barang-barang yang berkualiti tinggi serta diiktiraf di peringkat antarabangsa. Selain itu, staf juga terlatih. Saya mempunyai mentor yang berkebolehan dan ramah dan rakan sekerja yang saling membantu antara satu sama lain. Okay, dengan ini saya dapat memberi 100% perhatian dan perkhidmatan terbaik kepada setiap pesakit yang datang. So, apa rawatan yang saya boleh berikan? Saya boleh berikan semua rawatan pergigian termasuk estetik, crown, bridge, whitening dan vignette. Saya juga memberi rawatan asas pergigian kepada setiap pesakit. Nasihat saya kepada pesakit, pertama sekali janganlah takut, janganlah malu untuk bertemu dengan doktor gigi. Kami akan memberikan peringatan yang terbaik serta rawatan yang terbaik kepada anda semua. Datang, jangan tak datang je. Bye.
Okey, kembali semula kita dalam rancangan Talk to Happy Dentist bersama dengan saya dan juga Dr. Irfan. Okey, so doktor sihat hari ni? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. So macam mana flow patient hari ni? Okey ke? Okey, boleh. Alright, so alhamdulillah patient pun okey hari ni ramai, walaupun ada ramai patient tapi insyaAllah kita tak lupa untuk ambil masa sedikit untuk kita live sesi sharing kita lah. Okey, so untuk tajuk kita hari ini, kena reject sebab gigi jongang. Okey, sebab saya rasa macam tajuk kita hari ni memang sangat best lah, sebab bagi saya setujulah, tak make saya tidak menidakkan lah. Betul, ada sesetengah orang, tak kira lah lelaki maupun perempuan, ada je yang kena reject disebabkan gigi jongang. Okay, so itu pun salah satu punca tak ada pasangan kan asyik kena reject je kan. So macam mana tu hari ni kita nak bincangkan apa jalan penyelesaian untuk mereka yang ada masalah macam tajuk tu. Okay, so alright, so kita tanya dengan doktor lah. Saya cuma tanyakan je kan. Okey doktor, macam dekat tajuk tu jongang. Jongang ni mungkin ada terjadi, tak terjadi pada semua orang lah. Ada sesetengah orang sajalah yang akan mengalami masalah gigi jongang ni. So masalah gigi jongang ni sebenarnya berpunca dari apa? Adakah dari kecil dia, maksudnya tumbuh-tumbuh gigi je dah memang jongang ke, ataupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkan gigi jongang? Okey, so Assalamualaikum dan selamat tengah hari so kepada penonton dan izninan juga Okey, so tajuk hari ni penuh dengan emosi lah kena reject sebab gigi jongang. Kalau kita reject sebab diri jahat tak apa, ini sebab ini reject sebab gigi jongang kan. So boleh jadi emosi jugalah benda ni. So okey, so apa definisi jongang lah secara saintifiknya lah. Saintifiknya gigi jongang adalah bermaksud maknanya rahang bahagian atas lebih besar ataupun kelihatan lebih besar berbanding rahang di bahagian bawah lah. Okey, ini mengakibatkan kita panggil kelas tu malocclusion lah. Malocclusion maknanya dia punya geraham bawah patutnya selari dengan geraham atas, tapi disebabkan salah gigitan, maknanya geraham bawah dia lebih belakang daripada geraham depan geraham atas. So itu cara kita klasifikasi gigi jongang ni lah. So berbalik kepada soalan tadilah, kenapa boleh terjadinya gigi jongang. Okey, so pertama ialah perbezaan pertumbuhan rahang lah antara rahang atas dengan rahang bawah semasa dia membesar. Okey, ni biasanya disebabkan faktor genetik lah. Memang keluarganya ada masalah macam tu. Mungkin nenek ataupun pakcik makcik. So perbezaan pertumbuhan rahang ni sangat ketara lah. So dia menyebabkan penampilan lain dan dia punya bibir pun tak boleh tutup. So orang macam ni juga dia lebih kita panggil mudah mendapat kerosakan gigi lah. Okey, so selain masalah perkembangan tulang, faktor lain biasanya orang yang ada gigi jongang ni mempunyai masalah habit juga. Habit. Okay. Tengok habit dia macam mana okey, so ni contoh terbaik lah. So patient ni mempunyai masalah jongang lah, kelas 2 malocclusion. So bila kita tengok geraham atasnya memang ke depan sedikit daripada di bawah lah. So dia menyebabkan penampilan yang tak menarik lah. Okey, ni especially sangat penting bagi kaum perempuan lah, sebab penampilan begini memang tak disukai lah. Okey, so seperti yang saya tadi maksudkan lah, apa habit yang menyebabkan gigi jongang. So habit gigi jongang ni ialah habit isap jari lah. So
kita panggil gejala isak jari ni biasanya terjadi ketika dia belum bersekolah lagi. Kanak-kanak lah. Kanak-kanak lah 3 ke 4 tahun. So biasanya tabiat tu akan Isak berhenti jari. sendirilah. Tapi biasanya kadang-kadang dia melarat dan dia akan mengakibatkan pembentukan tulang salah lah. Pada rahang tu lah pada nanti. rahang. So dia ketika aktiviti menghisap jari ni, otak muka akan tegang lah pada satu bahagian saja, dan pertumbuhan tulang juga akan mengikut kuasa sedutan jari tadi itulah. Sebab tu dia rahang atas akan lebih terpengaruh dengan tenaga yang diberikan itulah. Okey, so itu Faktor lain ada tak? adalah faktor yang paling penting lah. Biasanya disebabkan budaya, iaitu tabiat isap jari dan perbezaan pertumbuhan tulang atas dan tulang bawah. Selain tu kita ada juga faktor kita panggil hypersensitivity of muscle lah. So sebab otot dia terlalu aktif, dia akan menyebabkan muka dia membentuk kita panggil gigitan jenis kedua lah. Faham. So hyperactivity of muscle ni macam mana kita nak tahu? Biasanya mulut dia biasanya takkan tertutup lah, bibirnya takkan terkena antara atas dengan bawah. Tak, maksudnya bibirnya tak bersentuh. Tak bersentuh. So Itu kira habit juga ke doktor? itu merupakan simptom hypersensitivity of muscle lah. Hypersensitivity of muscle ni pun sama macam tadilah pertumbuhan tulang, dia mungkin genetik pun ada. Okey. Maksudnya dari keluarga lah. Ada keluarga ataupun dilahirkan lah sebegitu. Faham. Okey, so itu adalah antara punca dan juga faktor lah. So lebih-lebih lagi yang macam doktor terangkan tadi, tabiat mengisap jari. So sangat penting kat sini ibu bapa untuk memainkan peranan. Bila rasa macam anak tu ada habit yang macam tu, lebih baik dari kecil tu kita dah kurangkanlah habit tu. Maksudnya kalau boleh parents kena pantau anak-anak. Kalau rasa anak ada habit macam tu, kena cari cara macam mana supaya dia tak kerap sangat mengisap jari. Dan macam doktor cakap lah, nanti boleh mengakibatkan gigi jongang dan dia akan memberi efek bila dah besar. Bila kanak-kanak tu dah besar, dia akan memberi efek macam ni lah, macam tajuk kita. Nanti dia boleh kena reject ataupun dia boleh kena bahas dengan kawan-kawan dia, ataupun orang akan selalu exit dia, tak ada orang nak kawan dengan dia. Itu adalah kesan-kesan lah. So kat sini memang saya rasa ibu bapa memang sangat penting untuk memainkan peranan tu, supaya bila ada masalah macam tu kita dapat elakkan daripada kecil, supaya jangan dah besar, bila dah jongang baru kita nak perbetulkan. Kalau boleh kita perbetulkan dari kecil lagi. Okay. So kalau boleh macam tadi saya cakap kita elakkan. So doktor, untuk rawatan kan kita bila ada masalah jongang ni, bila dah kena reject ni, mestilah nak kena cari ikhtiar kan. Kena ikhtiar apakah rawatan untuk betulkan balik semula gigi, untuk dapatkan semula orang kata senyuman yang cantik lah, senyuman yang manis. So dia tak adalah kena reject lagi, dah tak adalah orang tak nak kawan dengan dia. So apa rawatan dia? Okey, so betul lah apa yang tadi cakap lah. Sebab sebenarnya gigi jongang ni dia mula efek bila gigi kekal tumbuh. Maknanya ketika umur 12. Budak tu remaja lah. So ketika remaja memang remaja ni sangat pentingkan ke penampilan lah. So bila kita tengoklah ni contoh kelas tu lah yang tadi saya cakap, geraham atas dia lebih ke depan daripada geraham bawah lah. So ni cara kita classification dia lah. Okey, so cara rawatan macam mana kita nak rawat gigi jongang ni lah. So biasanya rawatan kita kena mulakan seawal mungkin lah. Maknanya ketika gigi kekal dah tumbuh lah. Okey, so kenapa kita galakkan mulakan seawal mungkin? Sebab
Penampilan tu sangat penting lah ketika usia remaja. Lebih lagi remaja nak meningkat dewasa ni. So rawatannya sangat simple. Maknanya kita perlukan braces lah. Salah satu rawatannya maknanya kita kena buat braces. Okey, untuk correct dia punya misalign lah. Maknanya geraham tu kita akan pastikan dia kedudukan yang betul. Dan selain tu kita akan pastikan gigi tu tak akan lari daripada gigitan yang sepatutnya lah. Jadi rawatan braces ni dia akan membantu gigi tu bergerak lah maksudnya. Bergerak balik. So lagi satu karakter orang yang ada gigi jongang ni biasanya giginya tak cukup tempat. Maknanya space tu tak ada. Tak ada space. So biasanya untuk braces memang kita akan galakkan cabutan lah. Cabutan kita akan mengembalikan dia punya profil balik lah. Okey. So selain tu seperti yang saya cakap lah, ni juga ada berkaitan dengan perbezaan pertumbuhan tulang atas dengan bawah. So bila dah ada perbezaan tulang tu, maknanya kita kena buat pembedahan. Pembedahan maknanya kita akan panjangkan rahang di bawah tu untuk selari dengan atas lah. So sebenarnya jongang ni dia terjadi sebab kenapa? Bahagian rahang atas normal tapi bahagian rahang bawah kecil. So apa jadi dia akan nampak macam gigi atas tu besar lah. Tapi padahal kalau kita sama je. Kita betulkan yang bawah dan nampak normal balik. So pembedahan juga merupakan salah satu pilihan yang terbaik lah untuk pesakit lah. So kalau Izlin perasan dulu kita biasanya kalau gigi braces kita akan suruh pakai bracket. Macam di kepala macam kalau tengok cerita-cerita Mak Saleh zaman dulu semua kan, cara orang pakai braces dengan bracket. Tapi sekarang kita tak perlukan tu semualah. So sekarang dah ada teknik yang baru lah. Teknik yang baru maknanya semua boleh dilakukan dalam mulut saja. Maknanya bracket tu kita dah tak perlu letak kat luar. So maksudnya sekarang ni letak dalam gigi sajalah. Kita guna sistem nama dia tag lah. Kita akan give external force lah. Faham. Untuk rawat dia. Okey, so nampak tak, itu adalah salah satu rawatan lah macam doktor ceritakan, braces ataupun buat pembedahan. Okey, so kejap lagi kita akan go through lagi. So korang jangan ke mana-mana, just stay je sampai habis live ni. Kita rehat sekejap lah. Nama saya Aminah binti Jaafar. Datang ke sini kerana nak buat gigi. Okay, dah dapat gigi ni, terima kasih lah, bersyukur lah. Selesa sikit. Ya, Alhamdulillah lah. Kalau saya nak siapkan siapa-siapa nak bagi datang sini lah. Ucapan mulia doktor, terima kasih banyak. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Okey, bye-bye. Okey, kembali semula kita dalam rancangan Talk to Happy Dentist. So tadi kita ada iklan testimoni lah daripada salah seorang patient kita. Okey, so macam tadi kita dah bincangkan antara punca jongang dan juga rawatan. So kalau anda ada masalah gigi jongang, anda boleh rujuk dengan doktor gigi. Okey, boleh datang ke klinik pergigian Happy juga untuk dapatkan rawatan. Dan biasanya sebelum dapatkan rawatan tu, doktor akan consult dululah dan doktor akan advise rawatan apa yang terbaik untuk masalah gigi anda tu. Sebenarnya consult tu sangatlah penting sebab kadang-kadang kita rasa macam datang nak buat braces, tapi sebenarnya bila doktor tengok keadaan gigi, doktor kata kena buat benda lain pula. So consult tu sangat penting. Dan yang paling best sekali, dekat klinik pergigian Happy ni
Consultation kita adalah secara percuma sahaja. Okey, so kita pun dah nak habis, tapi sebelum tu saya nak tanya doktor lah untuk soalan yang terakhir. Saranan doktor, mana yang lebih baik, rawatan braces ataupun airliner? Airliner, okey. So first kita kena tahulah apa itu airliner. Airliner ni adalah sejenis kita panggil retainer yang diubah suai setiap bulan untuk memberi kesan pada pergerakan gigi itulah. So dia sebenarnya berkonsepkan ortodontik juga. Maknanya dia sebahagian daripada rawatan braces lah. Tapi mungkin dia punya cara berbeza. Seperti yang kita ada manual braces, kita ada auto braces, kita ada ceramic braces, kita ada aligner juga. Maknanya aligner itu adalah sejenis braces lah. Okey, so nak kata mana yang lebih bagus, itu sangat subjektif lah. Sebab sekarang ni orang lebih suka pakai braces. Maknanya dulu mungkin orang malu nak pakai braces. Tapi sekarang sebab, braces macam dah jadi fashion pun ada juga. Betul, kalau kita berbalik pada tahun 70-80-an, orang malu nak pakai braces kat luar. Sebab yalah, biasanya orang akan ejek lah. Dah lah jongang pakai braces. So lagi teruk lah ejekan tu. Tapi sekarang dia braces ni dah jadi macam satu lambang lah. Satu lambang. So itu adalah perkembangan yang baik lah. Maknanya mereka menghargai perkhidmatan pergigian. So lepas tu kita boleh consult braces dengan lebih yakin lah. Maknanya selain faktor sosial, dia tak ada masalah lah untuk patient untuk mengikuti rawatan braces tu. Okey, so braces antara kelebihan dia dah lama ada. Maknanya kita dah boleh study daripada dulu lagi lah, daripada sebelum kita buat sampai kita dah buat. Maknanya kita ada long term study. Maknanya kita boleh follow patient daripada dia mula buat braces sampai dia buka braces. Lepas tu dah habis braces, lagi 20 tahun kita nak tengok juga dia. Sebab tu braces ni kelebihan dia, kita dah ada ilmu yang mendalam tentang braces lah. Tapi aligner ni baru je. Baru maknanya saya kurang daripada 5 tahun lah perkembangannya. Okey, so bila kita baca dia punya artikel atau jurnal, kita dapati aligner ni kita tak bagi kita tak boleh janji 100% dia punya pergerakan gigi tu. Sebab dia mengambil kira pesakit punya compliance. Sebab aligner ni adalah sejenis braces yang pakai boleh tanggalkan lah. So bila dah boleh tak pasang tanggalkan macam ni, sangat-sangat penting patient tu kena jaga-jagalah. Sebab hygienic pun penting juga, kebersihan tu. So seperti yang kita tahulah, lepas pakai braces memang sangat sakit. Sangat sakit, tapi kita tahu sakit tu ada tujuan. Tapi bila beauty pakai is pain. Betul juga. So pergerakan tu sakit tu disebabkan pergerakan maksudnya gigi. Maksudnya gigi dia gerak lah. Dia punya kesan daripada pakai braces tu. Okey, tapi bila aligner, bila dia rasa sakit, pesakit boleh je tanggalkan. So bila dia tanggalkan dan pergerakan tu terhenti atau terbatas lah. Dan apa jadi, dia tak akan follow dia punya, kita panggil regime dia lah. So sebab tu nak kata baik atau buruk dia bergantung pada penggunaan lah. Okey, faham. Lagi satu, aligner ni dia removable. Maknanya kita boleh tanggalkan. So bila boleh tanggalkan, maknanya boleh hilang juga. So kalau dah hilang, apa nak buat? Kena buat baru. Dan itu salah satunya keburukan aligner lah. Okey. Lepas tu kalau nak cakap keburukan, dan kita kena cakap kebaikan jugalah aligner. Sebab aligner ni kebaikan dia
memang tak ada bracket lah. Maknanya kita pakai orang tak perasan. Dan dari segi makan pun tak ada masalah lah kan. Makan apa pun boleh je. Bila makan maknanya kita tak ada masalah seperti braces lah, makan nasi tersangkut ataupun bracket dia patah. So bila guna airliner kita boleh buka dan makan macam biasa lah. Faham. Okey. So terima kasih Dr. Irfan untuk penerangan, saya rasa sangatlah jelas. So macam biasalah dia akan berbalik juga pada tuan punya badan tu nak buat yang macam mana, sebab yang penting tujuan dia adalah satu untuk membetulkan balik keadaan gigi kita yang dah jorang tu. Okey. So terima kasih pada yang menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih pada yang share, terima kasih kepada setia follow kita, sentiasa ikut rapat kita punya perkembangan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Dr. Irfan. Dan juga jangan lupa untuk follow semua media sosial kita, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram channel kita dan juga YouTube channel kita. Okey, so kita jumpa lagi di next live yang akan datang, insya-Allah. Thank you so much dan jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum.